Baik, Assalamualaikum. Hari ni aku nak bercakap pasal sebuah filem yang mungkin ramai dah lupa. Okay, mungkin memang filem ni patut dilupakan pun. Filem ni adalah filem yang memimpikan kutipan sebanyak lebih kurang 14 juta. Dia punya penerbit, apa tahu siapa dia kan, memang sasarkan filem ni akan dapat 14 juta ketika tayangan. Tetapi sayangnya selepas filem ni ditayangkan dekat bawah kan, filem ni hanya berjaya mengumpul sebanyak RM200,000 lebih sahaja. Tahu tak filem apa? Kita akan bercakap pasal filem Dua Alam, sebuah filem kontroversi yang mana diarahkan oleh, tak silap aku, Hairi Othman kot. Dan ada seorang lagi pengarah dia. Dan saya akan ngecek lah. Okay, filem ni diterbitkan oleh Dr. Rozmi, yang mana waktu tu memang terkenal gila-gila dengan produk kosmetik dan produk perubatan dia. Dan ini adalah filem pertama yang mana dia agak lah, tapi sebenarnya kan 14 juta tu masa sekarang ni dah memang realistik lah. Tapi ketika itu 2010, 14 juta tu memang tak realistik mana. Kita akan bercakap pasal filem Dua Alam ni, tapi sebelum tu intro. Okey, baik. Filem Dua Alam diarahkan oleh Zarith Lokman dan juga Hairi Othman. Okay, so dua ni pengarah, dia orang ada sebenarnya, kalau hampa baca dulu-dulu hampa ingat pengarahan ataupun production filem ni ada menghadapi sedikit masalah lah, tak silap. Ada pengarah undur diri lah apa, aku tak pernah ingat. Okay, tapi tak apalah, kita bercakap pasal dia punya result. Baik, filem ni berkisar tentang dua latar masa. Okey, satu latar masa dekat sebuah kampung di mana satu keluarga ataupun suami isteri lah menerima perkabaran bahawa anaknya sudah pun meninggal dunia. So pada hari sehari tu bermulalah proses untuk mengebumikan, mengebumikan anak dia ni. Okey. Pada masa yang sama, cerita ni diselang-selikan dengan seorang perempuan yang sangat-sangat open lah. Okay, baju seksi, menari kelab apa semua. So dia ni berkapal dengan seorang lelaki. Kemudiannya pada satu malam dia telah dirogol. Baik, so kejadian tu sebenarnya kita semua orang tahu dah dekat awal-awal tu, perempuan ni sebenarnya adalah anak kepada mak ayah yang mana anak sedang meninggal tu. Tetapi the twist is sebenarnya anak kepada mak ayah ni ialah lelaki, which is kita tahu yang sebenarnya perempuan tadi sebenarnya seorang lelaki yang telah membuat operasi tukar jantina. Okey, sekarang ni masalah terjadi ketika pengebumian ni. Macam-macam hal, apa ni, tayar kereta, tayar van rosak, kubur tak muat walaupun dah dikorek berkali-kali. So kenapa sebab dia? So hampa kena tengoklah filem ni. Apa kaitan dengan flashback tu? Kena tengok sendiri. For me, movie ni dia macam ni lah. Aku rasa ada satu part yang bagus walaupun ramai kecam filem ni. Walaupun ramai kecam filem ni, aku rasa bahagian cerita kematian tu yang ada Aaron Aziz tu, adalah satu bahagian yang bagus. Ianya kalau kata kita tayangkan dekat masjid ke, tayang dekat sekolah ke, kita still akan dapat satu mesej yang menginsafkan. Cuma sayangnya filem ni diisi dengan babak-babak yang bagi aku agak kurang sesuai untuk sebuah filem yang menasihat. Okey je, kita nak nasihatkan orang jangan berzina, jangan minum arak, jangan buat perkara terkutuk. Tetapi you show that, tunjukkan perkara-perkara itu sebagai hiburan dan sumbangan kepada mata penonton. So benda tu tak balance lah. Hang nak nasihat tentang buat baik dekat dunia untuk kita senang di akhirat, tetapi hang tunjuk banyak adegan-adegan yang bagi aku bersifat agak seksual dan tak sesuai untuk tontonan umum. So macam mana filem ni nak dibawa ataupun nak dipertontonkan kepada umum, especially di hadapan kanak-kanak ataupun remaja yang boleh menggunakan filem ni sebagai pengajaran kalau tidak ada adegan seksual tu. So bagi aku benda itulah yang membunuh filem ni. Sebab orang ingat orang akan datang ke pawagam sebab dia orang letak adegan-adegan yang membikin horny pada penonton. Tetapi sebenarnya audience tak nak benda tu, sebab benda tu tak balance dengan adegan-adegan
Islamic dalam filem ni. So Islamic should be Islamic. Kalau hang nak buat cerita pasal lelaki tukar jantina kepada perempuan ke apakah, we should have other ways ataupun cara lain yang mana membolehkan penonton dapat serap idea tu dan pada masa yang sama boleh memberi pengajaran. Bukannya sikit-sikit tunjuk adegan ranjang dekat katil, lepas tu adegan ataupun dialog-dialog yang double meaning, dialog potong anu lah, lepas tu sedap sangat lah rogol ni itu. Aku macam benda tu tak begitu sesuai dengan filem yang nak menasihat. Bahagian nasihat filem ni memang menjadi guys, ada talqin. Kalau hang dengar tu memang talqin tu begitu menyerap. Tapi bila balance tu tak diberikan, filem ni macam dia nak pergi ke mana tak? Kalau filem ni nak menasihat, let's go on advising people. Tetapi kalau filem ni nak tunjuk ke adegan-adegan yang macam tu, jangan letak ke agama. Sebab bila letak agama, dia tak balance dan tak sesuai dan tak begitu, orang kata tak begitu cantik lah kan. Agama satu benda yang kita hormat. So bila hang buat filem agama, aku ingat lagi kalau scene last tu aku macam disturbing gila. Aaron Aziz narrate the talqin, dia baca talqin, tetapi pada masa yang sama visual tu diselang-selikan dengan dosa-dosa Mamat lah, yang dia Amy tu lagi, dosa dia tu adalah visual dekat kelab lah. Aku macam benda tu macam tak masuk dan begitu disturbing. Dan macam mana kalau kata aku nak pasang benda tu kat budak-budak ataupun remaja dan ada adegan-adegan tu. So benda-benda ni yang menjadikan filem Dua Alam ni agak rosak. Agak rosak sebab orang yang buat filem ni dia tak tahu dia nak menasihat atau nak mencari populariti melalui filem dia. Itu je. Dan aku rasa itulah antara punca kejatuhan filem ni. Kalau filem ni betul-betul dibuat dengan elemen pengajaran yang betul, elemen nasihat yang betul, ataupun kalau dia tak nak nasihat, dia nak buat elemen yang bernafsu tu lah, adegan-adegan horny tu, semua tu just for the whole movie, go for it, but remove the image of religion tu. Tapi bagi aku padan lah kan, padan lah. Sebab aku tengok filem ni, aku nak tengok pun kadang-kadang aku malu. Sebab dia tak balance. Sebab bila filem ni ada elemen-elemen seksual yang mengiyakan elemen seksual tu, kemudian ditambah pula dengan agama, dia jadi macam rasa pelik. Rasa pelik. Sebab agama adalah bukan sesuatu yang untuk dipermainkan. Boleh digunakan dalam filem, tetapi gunakanlah sebaik mungkin dan bukannya macam dalam filem Dua Alam. So aku bagi filem ni hanya 2 bintang. Bahagian yang paling aku suka of course lah bahagian Aaron Aziz tu, cerita Aaron Aziz tu. Sebab bahagian tu je yang cantik, yang nampak visual dia gah, nampak dia punya lakonan padu. Tetapi bahagian yang seksual ni, bahagian kisah Amy kena rogol tu, memang sangat-sangat keras lakonan dia, kayu lakonan dia, dan memang entah apa-apa. So terpulanglah pada masing-masing. Bagi siapa-siapa yang nak menonton filem ni atau tak pernah tonton, nak tengok juga, apa boleh tengok filem ni dekat siar. Boleh tengok filem ni. Mungkin masa dulu-dulu hang pernah dengar je kan, filem ni canang sampai kuliah boleh kutip 14 juta, tetapi hanya dapat 200 lebih sahaja. Okey, itu sahajalah sekadar pendapat aku berkenaan dengan filem yang aku boleh gelar The Titanic of Malaysian Movie. Sebab apa? Sebab filem ni bangga sangat dan akhirnya tersungkur. Samalah macam Titanic. Okey, kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.